Permekasaan Undang-Undang dan Mahkamah Syariah. Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat SIG telah mencadangkan agar wilayah Persekutuan mengikuti langkah Mahkamah Syariah Negeri Perak menubuhkan Mahkamah Syariah Utama. Untuk makluman yang berhormat, usaha-usaha untuk mempertingkatkan hierarki Mahkamah Syariah telah pun dimulakan semenjak tahun 2009 lagi, apabila Jemaah Menteri pada 23 Disember 2009 telah bersetuju dengan Memorandum Jemaah Menteri bagi mewujudkan Mahkamah Rayuan Khas Syariah di negeri-negeri. Pelaksanaan bagi cadangan ini adalah tertakluk kepada hasil rumusan perbincangan antara Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dengan Jabatan Peguam Negara JPN, begitu juga Kementerian Keuangan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Usaha-usaha ini masih lagi diteruskan, terutamanya bagi mendapatkan pandangan dan persetujuan daripada pihak berkuasa negeri-negeri, kerana Mahkamah Syariah adalah terletak di bawah bidang kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang-Bertuan Agong serta Kebawah Duli Yang Maha Mulia atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Besar setiap negeri berdasarkan Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Di peringkat wilayah persekutuan, kerajaan telah bersetuju untuk mempertingkatkan hierarki Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan bagi menambah peluang kepada pihak-pihak untuk menyemak dan merayu kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah seperti di Perak. Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu mengambil kira unjuran keuangan kerajaan dan dasar-dasar perjawatan perkhidmatan awam yang sedia ada, kerana ia melibatkan perwujudan pertambahan perjawatan yang sudah tentunya melibatkan kos keuangan. Bagi tujuan tersebut juga, semakan dan pindaan undang-undang sedia ada perlu dibuat seperti Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 serta akta-akta lain yang berkaitan, atau dengan mewujudkan suatu akta Mahkamah Syariah yang baru dan tersendiri seperti Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Perak 2018. Berkenaan cadangan Yang Berhormat SIG supaya pelantikan Hakim Mahkamah Syariah dibuat sama seperti Hakim Mahkamah Sivil, kerajaan bersedia untuk meneliti perkara ini seiring dengan cadangan meningkatkan hierarki Mahkamah Syariah seperti yang disebutkan sebentar tadi. Namun ianya juga bergantung kepada rundingan dan persetujuan pihak berkuasa melantik hakim-hakim Mahkamah Syariah, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang-Bertuan Agong serta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Sultan atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang-Bertuan Besar setiap negeri. Selain itu, Yang Berhormat Parit telah membangkitkan syur agar Mahkamah Syariah memakai pentadbiran dan prosedur yang sama dengan Mahkamah Sivil. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, buat masa ini undang-undang prosedur dan keterangan Mahkamah Syariah adalah tidak jauh beza dengan apa yang dipakai oleh Mahkamah Menteri Sivil. ada sikit minta penjelasan daripada SIG. Ya, belakang Pak Menteri. Tak nampak. Okay, belakang ya? Yang Berhormat. Iya. Terima kasih Pak Menteri. Berkaitan yang disebut oleh Pak Menteri untuk melihat kedudukan Mahkamah Syariah dipertingkatkan di segi hierarki dan juga pelantikan hakim itu, di satu sudut dilihat pelantikan hakim syariah hari ini dalam kongkongan sebagai penjawat awam sahaja. Jadi adakah Pak Menteri melihat bahawa penubuhan Suruhanjaya pelantikan hakim syar'i itu adalah satu keperluan untuk kita mengukuhkan kedudukan Mahkamah Syariah? Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan tadi. Dalam perbahasan usul juga, Yang Berhormat SIG ada mempersoalkan berkenaan isu ketiadaan undang-undang kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang Islam di peringkat wilayah persekutuan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, adalah menjadi hasrat kerajaan pada hari ini untuk menggubal dan membentangkan undang-undang bagi mengawal atau menyekap pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang menganuti agama Islam selaras dengan perkara 11 Pasal 4 Perlembagaan Persekutuan.
Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, draft Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan telah selesai digubah di peringkat Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil atau dikenali sebagai Jawatankuasa Teknikal. Draft RUU ini digubal bagi pemakaian di wilayah-wilayah persekutuan memandangkan wilayah-wilayah persekutuan adalah antara 4 buah negeri yang masih belum mempunyai undang-undang seumpama ini. Kerajaan melalui Jawatankuasa Teknikal akan meneliti dan memantapkan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam draft RUU ini agar undang-undang yang terhasil kelak berupaya menjadi satu undang-undang yang mantap, komprehensif dan bersifat menyantuni semua pihak. Ini adalah penting kerana undang-undang ini kelak bakal mempunyai bidang kuasa terhadap orang-orang Islam dan bukan Islam yang melakukan kesalahan di bawahnya. Aspek pelaksanaan undang-undang ini juga perlu dilihat semula dan diberi keutamaan kerana undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat dilaksanakan setelah dikuatkuasakan. Kita tidak mahu undang-undang yang bakal ini digubah hanya gah di atas kertas tetapi sukar dan tak praktikal untuk dilaksanakan. Bagi tujuan tersebut, pihak-pihak seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan pihak-pihak lain yang berkenaan perlu dirundingi dari semasa ke semasa untuk mendapatkan pandangan, maklum balas dan kerjasama mereka khususnya dari aspek pelaksanaan undang-undang ini kelak. Kerajaan amat optimis sekiranya rundingan-rundingan tersebut dilaksanakan, akta yang bakal lahir dari rundingan ini akan menjadi lebih komprehensif, sistematik dan menyeluruh serta mencapai objektif yang dihajati. Selain daripada penggubalan Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam, penyeragaman Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam di negeri-negeri seluruh Malaysia juga merupakan antara agenda utama kerajaan. Ianya akan dilaksanakan selepas kerajaan berunding dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri untuk mendapatkan pandangan dan buah fikiran mereka. Setelah segala proses dan tertib penggubalan dan penyeragaman undang-undang tersebut selesai dilaksanakan, kerajaan akan membentangkan RUU tersebut di Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru ada membangkitkan persoalan berkenaan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 di Parlimen. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan amat memahami dan menghargai keprihatinan ahli-ahli Dewan serta seluruh rakyat Malaysia dalam memperkasa dan menaik taraf institusi Mahkamah Syariah yang menjadi nadi kepada sistem perundangan Islam di negara kita. Kerajaan akan terus mengkaji dan turut memberi keutamaan terhadap cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah pindaan. Sungguh pun demikian, sebelum ianya dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, beberapa proses penting perlu diteliti dan dilaksanakan terlebih dahulu agar ia dapat digubal dan dibentangkan mengikut tertib dan teratur berdasarkan kerangka perlembagaan persekutuan. Bagi meminda akta ini, ianya perlu dibincang di dalam Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Jawatankuasa ini ditubuhkan oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi menilai dan menyeragamkan segala pindaan dan penggubalan undang-undang melibatkan hal ehwal Islam. Oleh itu, kerajaan perlu memberi ruang dan masa yang wajar dan munasabah kepada Jawatankuasa Teknikal untuk meneliti cadangan pindaan, menggubal dan seterusnya berunding dengan negeri-negeri. Selepas itu adalah amat wajar dan teratur sekiranya cadangan untuk meminda akta ini dirundingi dengan negeri-negeri terlebih dahulu agar ianya kelak menjadi suatu undang-undang yang mantap, komprehensif dan mewakili aspirasi semua negeri di Malaysia. Pihak-pihak berkuasa negeri seperti Majlis Agama Islam Negeri, Mahkamah Syariah Negeri, Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Mufti Negeri dan Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Peguam Besar Negeri perlu dirundingi dan disantuni terlebih dahulu dalam proses penggubalan akta ini, kerana pihak-pihak inilah yang akan terkesan secara langsung dengan penggubalan akta tersebut. Oleh celahan Yang Berhormat Menteri, Silakan. Kulim Bandar Baru. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan terima kasih. Saya juga bersyukur saya dapat mendengar bagaimana
hikmahnya jawapan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan idea melaksanakan RUU 355, iaitu realistik, berpijak di bumi nyata dengan mengambil kira halangan dan kekangan proses rundingan dengan semua stakeholders. Saya tidak ada khilaf sama sekali dari sudut menerima. Ya. Masalah berlaku apabila kalau ada kalangan yang merasakan bahawa aku saja yang betul, kamu sanggah, kamu terkeluar akidah. Ini masalah. Jadi bila saya dengar, saya ucap terima kasih banyak. Memang itu saya hargai sangat. Cuma Yang Berhormat, saya nak tanya, agak-agak tu bila boleh buat? Ya, tadi dah sebut dah mekaniknya, prosesnya, perundingan. Alangkah cantiknya kalau perancangan itu diikat dengan satu tempoh masa. Saya nak bagi tahu orang kuliah ni. Bila? Satu. Yang kedua, oleh kerana masa pun tinggal 8 minit. Ya. Adakah Yang Berhormat akan jawab juga isu tabung haji? Akan menyentuh isu tabung haji? Terima kasih. Sila Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Apa yang ditanya ni saya jawab depan ni sikit. Ada dah dalam ni. Okey. Pindaan ini juga perlu dibentangkan kepada MKI yang dianggotai oleh anggota-anggota yang mewakili sebahagian besar negeri-negeri di Malaysia. Jadi proses macam ini saya akan sebut sikit. Cuma sebelum saya terlupa, tamu haji itu saya akan jawab lah. Bila speaker kata berhenti, saya akan jawab insyaAllah. Tinggal 7 minit lagi Menteri. Sempat insyaAllah. Ini adalah penting bagi mendapatkan pandangan dan kelulusan MKI memandangkan pindaan ini akan memberi kesan secara langsung kepada Mahkamah Syariah yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Pindaan ini juga perlu disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja bagi mendapatkan pandangan dan perkenan Majlis Raja-Raja. Hal ini kerana segala hal ehwal berkaitan dengan agama Islam termasuklah Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah adalah di bawah bidang kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Besar Negeri yang merupakan ketua agama di negeri-negeri jajahan takluk baginda, serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak beraja untuk mendapatkan pandangan dan perkenan baginda-baginda. Sebaik sahaja semua proses dan tertib tersebut selesai, dilaksanakan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan, barulah pindaan tersebut boleh dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini apabila tiba masa yang sesuai. Saya berharap insya-Allah ia akan dapat direalisasikan sebelum daripada saya mati insya-Allah.